Ya, Assalamualaikum rakan tugas di daerah Temburong Siti Zawati. Apa khabar pagi ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah saya dan kru yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sihat walafiat. Alhamdulillah. Siti Zawati sudah sarapan hari ini? Ya, Alhamdulillah sarapan sudah. Memang kalau sebelum memulakan tugas, memang sarapan adalah penting kalau bagi saya lah. Kalau sarapan di daerah Temburong, apabila kami menyambut daerah Temburong, kalau Tutong cukup terkenal dengan pulut panggang. panggangnya. Kalau Temburong wajit. Adakah macam Siti Izawati, kalau wajit ini selalunya dimakan untuk sarapan ataupun ada waktu-waktu yang tertentu yang lain? Kalau saya sendiri, kalau wajit ni jarang pulang digunakan untuk bersarapan. Pasalnya jarang juga kalau pagi, seawal pagi, memang kalau pukul 6 tu kita ni belum lagi memperolehi wajit. Selalunya 6.30 baru tak ada berjual wajit di tamu. Jadi kalau saya suka makan roti dan minumlah, janji kata orang mengalas parut sebelum kita memulakan apa pun. Tapi kalau pendapat saya sendiri, wajit Jawa tu yang lebih dikenali tu merupakan antara produk keluaran daerah Temburong, sesuai kalau tuan minum sebelah petang, bersama dengan teh panas ataupun kopi panas rasanya ya. Baik, sedikit sebanyaklah kita ni memberikan informasi walaupun agak ringan informasi kita ni bawakan tu. Mungkin saja menyambut wajit Jawa tu menyaksikan sampai paginya, Banar Jua kenapa ndak awal pagi aninya ke Temburong kita ni mencari wajit Jawa, dan produk tersebut boleh diperolehi di mana agaknya kalau seawal pagi sebegini ni rakan tugas? Selalunya kalau di awal pagi kita ni boleh memperolehi di Tamu Aneka Pekan Bangar dan juga di Tamu Sementara Pekan Bangar di daerah Temburong. Ada dua tempat ni. Di sana memang dapat banyak kita ni memperolehi makanan, bukan saja wajit, malahan lapat daripada udang galah pun kita ni boleh memperolehi. Lapat ni pun bagi saya merupakan salah satu makanan signature di daerah Temburong. Bukan saja ada lapat pulut kosong tu, tapi ada lapat pulut berinti udang galah. Itu yang selalunya dicari je tu di daerah Temburong. Baik, seawal pagi ni bercakap pasal makanan dan mengapa kita ni akan serahkan untuk rakan kita berkongsi bahan dan maklumat dari daerah Temburong. Silakan Izawati. Ya, terima kasih Dini dan Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan Auda bersama dengan kami menerusi lintas langsung Rampai Pagi dari daerah Temburong. Alhamdulillah Auda, keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini cerah. Kita percaya banyak kegiatan dan aktiviti yang akan habis kita laksanakan di hujung minggu ini. Ingin kita kongsikan juga yang mana di awal pagi tadi bermula pada jam 8 pagi telah pun diadakan majlis pelancaran program ke kampung kita ni bertempat di Balai Raya Kampung Selapun, dan maklumat seterusnya mengenai dengan sisi melapor diri bagi para pelatih program khidmat bakti negara PKBN pengambilan ke-11 juga diadakan pada hari ini bermula pada jam 9 pagi hingga 11 pagi nanti. Jadi kepada yang telah pun ikut serta supaya akan dapat mengambil maklum, ianya akan bermula pada jam 9 pagi. Dan audio seterusnya kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan. Tatkala ilham beralun di minda, jari jemari insan-insan ini sentiasa mencoretkan lakaran di atas kertas mahupun kanvas. Mereka bagaikan melukis dari hati sehingga mampu terhasilnya karya-karya lukisan yang indah serta menyejukkan mata setiap orang yang memandangnya. Dunia seni lukis ini bagaikan matahari yang selalu hadir, mewarnai hari-hari insan yang bernama pelukis tanpa rasa jemu untuk menghasilkan lukisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda, bertemu kita lagi untuk keluarannya pada kali ini. Untuk keluarannya pada kali ini kami akan membawa Auda penonton untuk menyaksikan satu kreativiti
saya percaya juga audio penonton di luar sana mempunyai kreativiti yang tersendiri. Jadi setiap kreativiti ini ianya mengikut cita rasa masing-masing. Pada kali ini kami akan membawa audio penonton untuk menyaksikan mengenai dengan keindahan karya seni lukisan bersama anak tempatan. Audio jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Lukisan adalah hasil seni yang dibuat dengan meletakkan pewarna cecair di dalam bekas dan pengikat gam pada permukaan seperti kertas, kanvas atau dinding. Melukis dengan media kanvas dan pewarna adalah perkara biasa. Tetapi adakah lukisan di kertas boleh dihasilkan menggunakan serbuk kopi? Saya meminati hasil seni ini dari sejak kecil lagi. Jadi dari sana saya selalu melihat ibu saya suka melakar ataupun membuat mural di dinding. Jadi di sana setiap tahunnya ibu saya akan sentiasa membuat mural baru sempena hari raya. Jadi dari sana saya mendapat inspirasi lah dari ibu saya sendiri, mengambil peranan lah. Jadi disebabkan minat tu, ia akan lebih kepada fokus untuk membuat perkara yang Tani sukai. Jadi disebabkan fokus itu, ia akan bermula dari awal hingga ke titik penerusnya tu indah tanpa henti. Jadi disebabkan minat tu, ia akan berterusan membuat karya yang dari sederhana, ia akan menjadi karya yang lebih menawan ataupun bermakna lagi. Jawapannya adalah boleh. Serbuk kopi boleh menjadi alternatif kepada pewarna untuk melukis dan menghasilkan keindahan karya seni lukisan. Itulah yang dilakukan oleh salah seorang belia, Muhammad Mikdam bin Zaini, 29 tahun atau lebih dikenali Mika. Bakatnya mula terserlah ketika berumur 5 tahun. Pada awalnya beliau tidak merasa mempunyai bakat untuk melukis, tetapi di atas dorongan dan galakan yang diberikan oleh orang tua dan guru, beliau mula berjinak di dalam bidang lukisan. Beliau mula belajar melukis dibantu oleh ibunya. Beliau berpegang dengan kata-kata semangat yang diberikan. Bakat itu akan hanya tinggal bakat jika tidak digunakan. Tetapi dengan kerajinan akan lahirnya bakat dan ianya mencerminkan masa hadapan. Apa yang pernah cikgu saya pernah katakan kepada saya dahulu, setiap penghasilan yang Tani buat, ia akan mencerminkan masa depan kita ni. Jadi indah kira mana-mana bidang. Jadi kalau Tani buat sebaik yang mungkin, ia akan membuahkan hasil yang terbaik. Jadi pada masa yang akan sama juga, Tani punya masa depan pun akan lebih baik lagi lah. Alhamdulillah, apa yang saya sudah lihat pada masa ini dengan negara kita Brunei Darussalam, banyak anak-anak muda yang sudah mendekati diri mereka dalam bidang seni. Jadi sekarang saya boleh katakan kerajaan sudah memberikan peluang yang besar kepada belia-belia dan juga tidak lupa dikatakan untuk dari pihak swasta juga. Jadi insya-Allah saya berharap nanti negara kita Brunei Darussalam akan bidang seni tanian ini akan lebih setaraf dengan negara-negara jiran dan juga negara kita mungkin insya-Allah akan lebih berwarna di masa akan datang, insya-Allah. Amin. Beliau juga mengongsikan kerana minat yang dipupuk sejak kecil itu, beliau kini mampu melukis, malah menjadikan bakatnya sebagai sumber pendapatan. Walaupun pada mulanya menjadi seorang pelukis bukanlah cita-citanya, tetapi seni itu sentiasa mengalir di dalam dirinya. Beliau juga banyak menerima tempahan melukis lukisan mengikut tempahan pelanggan. Beliau lebih selesa melakukan kerja bebas seperti ini sambil berkarya mengikut kehendak pelanggan yang selari dengan minat mendalam kepada seni lukis. Alhamdulillah, Auda, inilah dia hasil
lukisan potret wajah saya yang hanya mengambil masa lebih kurang 15 minit untuk menyiapkannya. Jadi ini adalah menggunakan coffee art portrait. Satu pendekatan yang cukup memberikan inspirasi kepada saya sendiri betapa indahnya karya seni lukisan ini, apatah lagi ianya dihasilkan oleh anak tempatan kita ni menggunakan hasil tangan sendiri. Seperti yang kita ketahui juga, ada juga yang melukis melalui digital. Jadi kita ni rasa berbangga anak tempatan kita ni dapat menghasilkan beberapa karya yang cukup memberikan kita ni teruja untuk melihat dan juga pembelinya untuk membeli itu kita ni terasa wah macam lawa juga macam balik jadi itu adalah salah satu tarikan pembeli untuk membeli lukisan yang telah dihasilkan oleh anak tempatan ini. Jadi apa yang kita ni faham juga ianya akan dapat menjana sampingan bagi mereka. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada pendekatan saya baru-baru ini bersama dengan salah seorang belia yang begitu meminati dalam seni lukisan. Jadi apa dapat kita lihat tadi adalah merupakan hasil daripada beliau hasilkan ya. Jadi cukup memberikan kita inspirasi juga. Kita percaya ada penonton di luar sana ada kegemaran ataupun hobi mereka masing-masing. Jadi dengan adanya hobi ini bukan hanya setakat hobi, ianya sebetulnya dapat menjana pendapatan. Jadi mudah-mudahan akan dapat memberikan inspirasi juga kepada audio penonton di luar sana. Baiklah audio dengan bahan dan juga maklumat yang telah pun kami kongsikan. Nampaknya setakat di sini saja dulu. Saya dapat bersama dengan audio. InsyaAllah kita akan dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekarang kami serahkan kembali bersama Dini dan Sarina. Silakan.